Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 25 Jun bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Kementerian Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah melahirkan harapan tinggi terhadap inovasi baharu iaitu teknologi formulasi baja cecair dan kondisioner tanah berasaskan arang batu yang banyak terdapat di daerah Mukah boleh mengatasi masalah kekurangan pengeluaran baja yuria di Bintulu. Menteri berkenaan Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ketika ini kilang yang mengeluarkan baja yuria di Bintulu berdepan masalah kekurangan bahan mentah untuk menghasilkan baja tersebut. Justru Datuk Seri Dr. Stephen memberitahu kementerian mungkin akan meminta Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak untuk melihat keberkesanan penggunaan hasil inovasi baharu tersebut dalam sektor pertanian. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching ketika diminta mengulas mengenai kenyataan beliau yang memaklumkan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI telah membangunkan teknologi formulasi baja cecair dan kondisioner tanah berasaskan arang batu yang banyak terdapat di daerah Mukah. Mengulas lanjut, beliau memberitahu Mukah kaya dengan arang batu lembap dan ia berbeza dengan arang batu kering di kapit yang lebih sesuai untuk penjenaan tenaga. Datuk Seri Stephen menegaskan Sarawak juga akan terus meneroka untuk menghasilkan inovasi baru seperti baja biomas yang terhasil dari lebihan bahan mentah dari kilang pemprosesan makanan manusia dan binatang. Ia sebagai langkah penyelesaian keperluan kritikal baja untuk sektor pertanian di Sarawak dalam tempoh 2 tahun akan datang dengan adanya gabungan pengeluaran baja konvensional dan inovasi baharu sekaligus menstabilkan harga baja urea yang agak mahal di pasaran ketika ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom merangkap naib yang di-Pertua Kanan Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB memaklumkan bahawa rundingan bersama akar umbi antara perkara yang akan diambil kira dalam membuat keputusan berkaitan permohonan ahli politik bebas atau dari parti lain untuk menyertai Parti Komponen Gabungan Parti Sarawak GPS. Beliau berpendapat ia penting berikutan sejarah awal perjalanan politik mereka adalah tidak sehaluan dengan GPS. Walau bagaimanapun, katanya, kepimpinan tertinggi parti berkenaan akan membuat keputusan apabila tiba masanya untuk berbuat demikian. Beliau menambah, selaras dengan amalan demokrasi, tiada individu boleh dihalang daripada memohon untuk menyertai mana-mana parti politik. Datuk Seri Dr. Stephen bercakap kepada pemberita ketika diminta mengulas mengenai permohonan Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin untuk menyertai parti PBB, manakala Ahli Parlimen Buk Antu juga Muyang memohon untuk menyertai Parti Rakyat Sarawak. Jelas beliau, setiap ahli politik yang mahu menyertai GPS haruslah sentiasa setia kepada parti dan bersikap mempertahankan Sarawak kerana GPS telah mendapat sokongan yang kuat dari rakyat sejak ditubuhkan. Impian rakyat Limbang yang menginginkan satu kawasan untuk rekreasi akan diwujudkan bakal menjadi kenyataan pada Mac tahun hadapan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota memaklumkan projek tersebut dinamakan sebagai Lapangan Reaksi Limbang dengan kos peruntukan sebanyak 15 juta ringgit. Akhirnya projek ini dah dimulakan dengan nama dia adalah Lapangan Rekreasi Limbang dan ianya telah pun dimulakan pada 15 September 2021 tahun lepas. Tempoh pembinaan 18 bulan dan untuk menyiapkannya adalah pada 14 Mac tahun 2023. 18 bulan. Dan alhamdulillah, terima kasih atas pemantauan yang begitu rapat, begitu teliti oleh pihak Jabatan Landscape Negara itu sendiri dengan konsultannya terhadap kontraktor dan kontraktor telah pun menjalankan kerja dengan begitu baik.
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau di tapak projek berkenaan. Ujarnya lagi, dengan siapnya projek itu kelak, ia bukan hanya dapat digunakan oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan aktiviti riadah, bahkan juga dapat dijadikan salah satu kawasan tarikan pelancongan di Limbang. Sekolah merupakan platform terbaik bagi memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan anak-anak, warga pendidik, ibu bapa dan masyarakat setempat. Menyatakan demikian Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi pada program Silang Budaya dan Sambutan Hari Guru Sekolah Kebangsaan Kidurong Bintulu baru-baru ini. Majlis itu merangkumkan sambutan perayaan Hari Raya Aidilfitri, Gawai Dayak dan Tahun Baru Cina peringkat sekolah terbabit yang tidak dapat diraikan bersama sepanjang tempoh pandemik COVID-19 2 tahun lalu. Mewujudkan semangat kerjasama. Begitu juga mengukuhkan ikatan silaturahim yang sedia ada dan meningkatkan lagi nilai perpaduan yang lebih kukuh serta suasana harmoni khasnya di kalangan warga pendidik, ibu bapa serta masyarakat setempat. Oleh itu, ujarnya, sebagai rakyat yang cintakan keamanan dan keharmonian di negeri ini, semangat saling memahami dan toleransi dalam kalangan masyarakat berbilang kaum amat penting dalam menentukan kerajaan dan negeri ini kekal stabil. Ia sekaligus membolehkan kerajaan membuat perancangan dan melaksanakan agenda pembangunan dengan lebih berkesan dan efektif. Pada masa yang sama, kerajaan ujarnya akan menyalurkan pelbagai bentuk projek pembangunan serta baik pulih di sekolah seperti projek transformasi luar bandar yang dilaksanakan di SK Kidurong ini. Kepada SK Kidurong atas siapnya projek laluan pejalan kaki berbumbung yang telah dibina di bawah program transformasi luar bandar RTP dengan jumlah kos sebanyak ringgit Malaysia 180,000. Beliau berharap projek tersebut dapat memberikan manfaat kepada warga sekolah, khususnya para murid terutamanya semasa waktu hujan dan panas terik. SK Kidurong yang diwujudkan melalui Petronas pada tahun 1985 mempunyai 1,157 orang murid dan 76 guru serta 7 orang AKP yang diketuai guru besarnya Sintan Lugat. Terdahulu berucap, Sintan merakam penghargaan atas sokongan adun Samalaju itu terhadap pembangunan dan keperluan di sekolah tersebut. Di mana Yang Berhormat Datuk sentiasa memberi sumbangan dalam bentuk kewangan dan juga projek. Datuk Majang seterusnya turut melakukan tinjauan kebangunan sekolah tersebut yang dilihat memerlukan bangunan baharu khususnya bagi keperluan bilik guru. Penglibatan awal murid sekolah dalam bidang sukan mampu melahirkan atlet yang berkualiti pada masa hadapan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan, Roland Duat Jubin berkata, penglibatan dalam acara sukan pada peringkat awal penting untuk mendedahkan murid dalam acara sukan selain perlunya mempunyai fasiliti sukan yang baik dan latihan yang konsisten. Ke arah itu, Roland berharap kerajaan negeri mempertimbang agar kompleks sukan julau dinaik taraf. Antaranya, menambah kolam renang dan fasiliti lain agar kompleks tersebut dapat digunakan secara optimum. Lebih ramai murid sekolah melibatkan diri dalam bidang sukan. Ini satu rangsangan bagi murid sekolah kita, terutama daerah Julau. Saya tahu Dewan Sukan ini belum lagi lengkap sangat, terutama dari segi fasilitis. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Sekolah Kebangsaan St. Alphonsus Julau selepas merasmikan pusat sumber sekolah berkenaan yang telah dinaik taraf. Sementara itu, Guru Besar Sekolah berkenaan, Zamirin Ruin, mengifatkan naik taraf pusat sumber itu memberi manfaat kepada murid di sekolah tersebut. Jadi dengan pembesaran pusat sumber yang ini, kita harap lebih ramai lagi murid dapat menggunakan kemudahan. Terdahulu, Roland turut merasmikan kejohanan balapan dan padang antara rumah sukan sekolah itu di Kompleks Sukan Julau.
Pesta Nubalaya yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam bakal menampilkan kekayaan budaya dan tradisi kaum Lun Bawang di Limbang. Pesta Anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak Cawangan Limbang mengangkat Nubalaya atau nasi bungkus sebagai tarikan utama ke pesta berkenaan selain menampilkan persembahan kebudayaan kaum itu. Pengerusi Persatuan merangkap pengerusi pengelola pesta, Kaunselor Frederick Lalongilo, menyifatkan penganjurannya dilihat sebagai platform menghimpunkan komuniti Lun Bawang dalam satu acara, pada masa sama memberi peluang kepada masyarakat luar mengenali kaum itu dengan lebih dekat. Buat pertama kali penganjuran Pesta Nubalaya ini diadakan di daerah Limbang ini, dan kita menjangkakan bahawa sambutan yang luar biasa daripada masyarakat Lun Bawang. Kita juga akan menjangkakan bahawa kehadiran pengunjung-pengunjung daripada pelbagai masyarakat di daerah Limbang ini, bahkan di luar daerah Limbang ini. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada tapak pesta di Batu Biah Limbang. Manakala pengunjung yang hadir teruja dengan penganjuran pesta. Kita akan melihat yang macam mana ni kan jarang kan. Ini pun baru pernah melihat, kan merasai masakan diorang yang halal tu. Jadi dia lepaskan peluang lah. Kan menyokong juga kawan-kawan bangsa Murut berjual namanya macam adat-adat dorang kan, terus melihat macam mana aktiviti dorang. Bilang kaum matun dan berkira bah yang penting semua seluruh Limbang datang sini. Bagi peniaga dari Kuala Medalam berbangsa Tabun ini, Mayang Madang memanfaatkan peluang yang diberikan untuk berniaga pada pesta itu. Bahagialah, kerana tidak pernah saya baru pertama kali. Oleh kerana itu, saya sangat bersyukurlah kerana diberi peluang untuk berserta dengan berbagai-bagai bangsa lah. Sekian berita pagi Sarawak edisi Sabtu 25 Jun. Keluarga Malaysia dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan salam hormat. Assalamualaikum.